Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amama. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insyaAllah kita menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ketiga, anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat AU3 menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jun, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Kita sampai ke muka surat 318, 318. Subtopik yang ke-10, masalah talfiq, hukum talfiq. Talfiq adalah perkataan bahasa Arab. Lafaqa yulafiqu talfiqan, asalnya melapis-lapiskan, bertindan-tindan. Maksudnya apa? Soalan, bolehkah memakai lebih daripada satu mazhab dalam satu pekerjaan ibadat? Dia asalnya kita itu perlu mengikut kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang asal. Bukan disuruh ikut kepada mazhab. Kita disuruh ikut kepada perintah Allah dan perintah Rasul, bukan perintah mazhab. Akan tetapi di dalam rangka mengikut kepada perintah Allah dan Rasul, yakni mengikut kepada Quran dan Sunnah, ketika itu berlaku mazhab. Kerana walaupun ada kalanya para ulama yang pergi kepada Quran dan Sunnah, mereka memahami sesuatu ayat atau hadis dengan kefahaman yang sama, lalu mereka mengeluarkan fatwa yang sama dalam masalah tersebut, berlakulah apa yang dipanggil ijma', iaitu kesepakatan para ulama yang wajib diikuti dan haram dilanggar. Namun tidak jarang berlaku bila ulama pergi kepada Quran dan Sunnah, mereka berbeza kefahaman. Satu, ayat yang sama, perkataan yang sama, nanti kita tengok bahkan kadang-kadang satu huruf saja, disebabkan satu huruf saja, ulama ini faham begini, ulama seorang lagi faham lain. Maka apabila berlaku kefahaman yang berbeza, keluarlah fatwa yang berbeza. Bila keluar fatwa yang berbeza, maka fatwa yang berbeza-beza inilah yang dipanggil mazhab, yakni pandangan ataupun pendapat. Jadi bila ada pelbagai mazhab, jadi masing-masing ikut mazhab lah, ikut yang mana dia mengaji dengan siapa. Misalnya kalau dahulu orang mengaji dengan Imam Syafi'i, biasanya akan jadi mazhab Syafi'i.
Orang yang mengaji dengan Imam Abu Hanifah jadi mazhab Hanafi, itu pun tidak semestinya mereka kekal. Ada antara ulama yang asalnya Syafi'i dari segi mazhab, kemudian nama kelamaan dia ikut mazhab Hanafi. Atau sebaliknya, ada ulama yang asalnya mazhab Hanafi, mengaji lagi, akhirnya mazhab Syafi'i. Jadi ini boleh berlaku. Cuma persoalannya di sini, dalam satu-satu amalan kita combine pelbagai mazhab. Kalau dalam isu yang berbeza, itu jelas ya. Sebab kita nak kembali semula kepada yang tadi tu, iaitu kita asalnya nak ikut Quran dan Sunnah. Maka apabila berlaku perbezaan pandangan, asalnya setiap mazhab tu sebenarnya sedang cuba implement Quran dan Sunnah. Jadi ikut mana-mana pun boleh. Hanafi juga nak laksanakan Quran dan Sunnah, Syafi'i juga nak laksanakan Quran dan Sunnah, Maliki juga nak laksanakan Quran dan Sunnah, Hambali juga nak laksanakan Quran dan Sunnah. Bahkan mazhab-mazhab yang satu masa dahulu pernah wujud, kemudian telah pupus, pada masa itu juga mereka sedang cuba melaksanakan Quran dan Sunnah. Jadi secara teori boleh mana-mana mazhab kita boleh amalkan. Tetapi secara praktikal, seseorang itu kena beramal berdasarkan ilmu apa yang dia belajar ya. Jadi beramal berdasarkan ilmu, biasanya orang itu mampu fokus kepada satu mazhab saja. Jarang-jarang orang yang sempat belajar lebih pada satu mazhab, mahir lebih pada satu mazhab, ada, tapi jarang. Dan akhirnya apabila ingin beramal, tentulah dia akan memilih satu mazhab juga untuk beramal ya. Contoh yang mudah, dalam isu adakah kita itu disunatkan membaca doa kunut ketika solat subuh, maka di situ sekurang-kurangnya ada dua mazhab yang besar ya, iaitu mazhab Hanafi dan Hambali berpegang tidak sunat, mazhab Maliki dan Syafi'i berpegang kata sunat. Katalah satu orang tu dia dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masa, kemampuan, kecerdasan, dia mahir empat-empat mazhab. Ketika nak beramal, dia nak baca kunut atau tak baca? Kan satu saja. Dia akan pilih satu. Kalau dia ikut mazhab yang kata tak sunat, dia tak baca. Atau dia ikut mazhab yang kata sunat, maka dia baca. Walaupun dia mahir empat mazhab, ketika nak beramal dia akan pilih satu mazhab. Tapi itu bukan persoalan di sini. Persoalan dalam satu kelakuan, bukan maknanya dalam bab solat ikut mazhab Syafi'i, bila pergi kepada muamalat dia taklid pada mazhab Hambali, itu boleh berlaku. Sebab mungkin masa muamalat dia mengaji mazhab Hambali, masa ibadah dia mengaji mazhab Syafi'i. Itu kita boleh bayangkan. Tapi ini tidak. Dalam satu-satu amalan dia sudah combine. Jadi ini yang dimaksudkan di sini. Bolehkah memakai lebih daripada satu mazhab dalam satu pekerjaan ibadah? Umpama seseorang mengambil wuduk dengan meletakkan sedikit air, bukan meletak ya, menyapu sedikit air di kepala. Dia bukan masalah air itu sikit ke air itu banyak. Bila kata sapu ni air sikit je. Masalahnya sedikit kepala atau banyak kepala. Jadi kat sini dia fokus kepada air. Meletak sedikit air di kepala, bukan isu itu. Menyapu sedikit air, menyapu air di sedikit kepala. Macam mana? Sebahagian kecil daripada kepala saja. Itu isu dia. Kerana dalam mazhab lain yang macam itu tidak sah. Tidak sah berwuduk dengan sapu sikit. Mazhab kita kata okey, lebih kurang sekadar 3 helai rambut. Oh sikit sangat ya. Dah sah. Bukan 3 helai rambut. Ada orang salah faham dengan 3 helai rambut, 3 helai rambut, rambut dia panjang. Ada sapu kat sini. Ini bukan kepala. Yang disuruh sapu kepala bukan rambut. Habis yang kata 3 helai rambut sekadar. Kalau tak ada rambut pun tak ada masalah. Botak, licin, tak ada rambut. Tapi nak bagi tahunya yang kena paling minimum sekadar 3 helai rambut sudah sah dalam mazhab kita. Ada mazhab lain dia lebih sedikit, iaitu sekadar setapak tangan baru sah. Mana sikit tu yang macam kita buat mazhab kita tu tak sah. Bahkan ada mazhab yang mengatakan seluruh kepala. Kenapa? Sebab satu huruf saja. Semua rujuk ayat Quran.
dan dibantu dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran yang berkaitan dengan isu ini adalah idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Ya, ini ayat tentang cara berwudu. Idza qumtum ila shalah, apabila kamu nak mendirikan solat. Kadang baca terjemah-terjemah sendiri bahaya juga. Idza qumtum makna qumtum tu fi'il madhi. Kalau terjemah direct, apabila kamu telah selesai solat. Apabila kamu telah mendirikan solat, maka naklah kamu basuh muka. Kiranya wuduk lepas solat. Bukan. Idza qumtum ila shalah ai idza aradtumus shalah ataupun idza aradtum iqamatas shalah. Apabila kamu nak mendirikan salat, maka berwuduk macam mana cara? Faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu. Lagi, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah, kalau kita terjemah direct, dan sapulah dengan kepala kamu. Bi itu kalau kita terjemah direct dengan. Jadi baca sendiri, terjemah sendiri, amal sendiri. Ya, maka ambil jurus air kat kepala, sapu. Kata sapu dengan kepala. Tak ada ulama yang faham begitu. Tak ada ulama yang memahami wamsahu bi ru'usikum itu sapu dengan kepala. Semua faham wamsah ni sapu dengan tangan. Bi ru'usikum, ba di situ. Bi di situ mengikut mazhab Syafi'i dipanggil litab'id, menunjukkan sebahagian. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah sebahagian kepala kamu. Sebahagian dari segi hurufnya, kalau dah sekadar 3 helai rambut tu dah sah dikatakan sebahagian. Tak perlu sampai separuh, tak perlu sampai semua. Jadi itu mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain dia pakai ayat yang sama, tapi di dalam memahami apa maksud wamsahu bi ru'usikum, sekadar mana bi ru'usikum itu, mereka bantu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam riwayat Nabi SAW ketika berwudu, baginda menolak serban baginda ke belakang, kemudian baginda sapu di atas kepala dan terus atas serban. Maknanya, kata mereka, sekadar yang Nabi tolak itu, iaitu sekadar setapak tangan itu kena. Kalau tak, buat apa Nabi SAW tolak begitu? Menunjukkan yang bahagian yang Nabi tolak itu mesti kena, iaitu sekadar setapak tangan. Kemudian ada mazhab yang mengatakan wamsahu bi ru'usikum, ba di situ maknanya ba zaidah, ba tambah saja, nak bagi sedap cakap. Kadang-kadang orang Melayu pun ada cakap, biasanya kita selalu tambah perkataan la. Kau tahulah kan, kau tahulah. Kau tahu pun cukup kan, tapi tak sedap kan. Jadi kenapa kita datang? Alah, kau tahulah. La tu kenapa? Kalau cakap alah kau tahu, kau cukup, orang dah faham, tapi tak sedap. Tambah la tu baru sedap, tapi tak adalah makna apa. Jadi dalam bahasa Arab pun ada huruf yang ditambah tapi tidak membawa makna. Wamsahu bi ru'usikum, maksudnya wamsahu ru'usakum, sapulah kepala kamu. Kepala semua. Dia katakan kepala tu semua. Jadi tiba-tiba orang ni dia campur mazhab. Ketika ambil wuduk, ya sebab mungkin nak jaga remos masa cantik sapu semua kan. Rosak pula remos satu. Ya. Sikit je lah. Kata orang perempuan misalnya baru buat setting rambut, ya, segar pula nak sapu semua kepala. Sapu sikit je lah, sekadar 3 helai rambut, ataupun sekadar 2 jari misalnya. Tetapi bab tu senanglah mazhab Syafi'i. Tapi bila bersentuh dengan wanita yang bukan mahram, dia kata aku mazhab Hanafi yang senang. Tak batal. Ambil wuduk senangnya mazhab Syafi'i, sapu sikit dah sah. Tapi bab batal senangnya mazhab Hanafi, bersentuh dengan bukan mahram tak batal. Kalau isteri, kan dah sebut bukan mahram. Apa makna bukan mahram? Iaitu bukan diharamkan kahwin. Habis isteri kita haram kahwin ke halal kahwin? Halal lah, patut kita kahwin jadi isteri kita. Kalau haram kahwin mana boleh jadi isteri? Maka isteri itu bukan mahram. Dia tidak haram kahwin dan kita dah kahwin pun dengan dia. Bukan boleh ke sentuh isteri? Boleh, lebih pada sentuh boleh. Ceritanya batal ke tidak?
Bukan cerita boleh sentuh ke tidak boleh sentuh. Bila dah kahwin boleh sentuhlah isteri. Sebelum kahwin tak boleh. Jadi ada kawan, dia kerja juru nikah. Lepas dia jalan ke akad nikah, dia buat posting kat Facebook. Alhamdulillah, kata dia, baru selesai menghalalkan yang haram. Kita dengar cerita lalu, yang betul ustaz ni, yang haram dihalalkan. Ya, betul lah tu. Sebelum akad nikah tadi, dua orang lelaki perempuan ni haram. Ya, bersentuhan apa-apa haram. Tapi bila dengan akad nikah tadi dah halal lah. Menghalalkan yang haram. Kita dengar cerita lalu seriau juga. Ya, tapi bila fikir-fikir balik betul lah tu. Jadi bukan isu boleh sentuh ke tak boleh sentuh, boleh sentuh isteri, tetapi batal wudu atau tidak. Ikut mazhab Syafi'i berdasarkan ayat Quran, aula mastumun nisa, ia batal. Kalau kamu sentuh perempuan, nanti kena ambil wudu. Kalau tak ada air, tayamum. Maknanya sentuh perempuan tu batal. Tetapi ada mazhab lain, dia kata tak. Yang dimaksudkan dengan lamas di situ bukan sentuh biasa. Itu kalau sentuh dengan syahwat, ataupun itu kalau jima. Mazhab Syafi'i kata tak, kenapa pula jima? Ayat jima dah ada sebelum tu. Dan digabungkan di sini dengan keluar daripada tandas. Keluar daripada tandas maknanya bukan hadas besar, hadas kecil. Kalau jima hadas besar, tak mungkin lamastum itu dikombinkan dengan keluar tandas, tak kena. Jadi masing-masing ada hujah. Jadi tapi dia bukan, orang ni bukan dia fikir hujah, dia fikir mana senang lah. Jadi kalau wuduk senang ikut mazhab Syafi'i, kalau batal wuduk senang ikut mazhab Hanafi. Boleh ke macam itu? Itu persoalannya. Jadi talfiq jawapannya mencampur aduk antara dua mazhab dalam satu qadhiyah, bukan dua perkara yang berbeza. Macam saya sebut tadi, dalam bab wuduk misalnya dia ikut mazhab Syafi'i, tapi dalam bab muamalat dia ikut mazhab Hanafi, ya. Ataupun dalam bab ibadah juga tapi ibadah lain, bab haji misalnya. Tapi kena hati-hati sebab haji ni pun ada kena-mengena dengan wuduk juga. Ada ibadah, ada rukun-rukun haji yang tidak sah dilakukan kecuali ada apa? Ada sesuatu. Cicak. Ada sesuatu merayap kat kaki saya, tapi saya tak pasti cicak ke laba-laba ke. Cicak. Tak cicak, okey. Jangan yang lebih panjang lagi tu. Segiau pula. Cicak okey lah, cuma geli je, tak berbahaya. Mesra pula cicak sini. Baik. Jadi hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Bukankah masing-masing mazhab itu boleh jadi betul? Memang masing-masing mazhab boleh jadi betul. Boleh jadi mazhab Syafi'i yang betul, bab sapu kepala. Boleh jadi mazhab Hanafi yang betul, bab batal wudu. Tetapi apabila kita nak beramal, kita kena raikan natijah akhir gitu. Orang yang melakukan perkara di atas, natijah akhirnya solatnya di sisi semua mazhab dinilai tidak sah. Tidak ada mazhab yang mengatakan solat dia itu sah. Kenapa? Kerana mengikut mazhab Syafi'i, memang kamu tadi itu berwuduk dah sah dan memenuhi yang minimum, tetapi dah batal wuduk kamu tadi sebab kamu bersentuh dengan perempuan. Itu penilaian mazhab Syafi'i. Sementara mengikut mazhab Hanafi, apa cerita batal wuduk pun tidak sah. Memanglah kalau kamu bersentuh dengan perempuan tak batal wuduk, masalahnya kamu belum ada wuduk kerana kamu sapu tadi tak cukup minimum dia. Kerana dalam mazhab Hanafi wajib menyapu kepala sekurang-kurangnya selebar ubun-ubun. Kurang daripada itu tidak sah. Jadi semua mazhab apabila orang itu solat menilai solatnya tidak sah, tetapi dengan sebab yang berbeza. Mazhab Syafi'i dengan sebab wuduk yang sah tadi telah batal. Mazhab Hanafi dengan sebab wuduk itu daripada awal tidak sah. Jadi sebab itu dilarang. Kerana talfiq dalam qadhiyah yang sama membawa kepada amalan yang tidak diiktiraf oleh mana-mana mazhab.
Ini bab ibadah. Kalau bab kahwin, ada mazhab kata boleh, tak perlu pada wali. Perempuan boleh nikahkan diri dia sendiri, tak perlu pada wali. Asalkan ada saksi cukup. Ada dua pengantin cukup ada saksi. Ada mazhab kata ya tak perlu saksi. Ada lagi mazhab lain. Itu dan ini akhirnya orang tu saksi tak ada, wali tak ada. Hanya kan perempuan dan lelaki masing-masing nikah, disaksikan oleh bulan dan bintang misalnya. Jadi ini pernikahan tidak ada mazhab yang iktiraf. Jadi kamu bersama dengan so-called isteri itu, kalau ikut semua mazhab, bersama dalam keadaan tidak ada nikah sebenarnya. Jadi ini yang ditolak talfik sebegini, menggabungkan pelbagai mazhab dalam satu qadhiyah, itu membawa natijah yang merosakkan agama. Akhirnya orang tu kahwin saksi tak ada, wali tak ada. Ada satu orang penyair ketika zaman gelap dia lah, zaman jahiliyah, manusia ni boleh saja dia berubah. Satu masa dulu dia buat maksiat apa, kemudian dia bertaubat. Bahkan saya ada baca sebahagian daripada orang kafir yang dulu dia anti Islam, dipanggil haluan kanan, selalu tentang Islam, tapi akhirnya masuk Islam, jadi Muslim. Jadi benda itu tak mustahil. Selagi manusia itu hidup, jangan kita pandai-pandai tutup pintu hidayah. Kita tak tahu hidayah boleh datang kepada orang itu. Tapi perbuatan salah dia itu kita kena benci lah. Apa yang dibuat salah, maksiat dia, kekufuran dia itu kita wajib kena benci. Baik. Jadi orang ini namanya Abu Nawas, yang dikatakan apa tu, syair taubat tu, ila stuli firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Itu ada orang kata itu syair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tapi setahu saya itu adalah syair Abu Nawas. Setelah dia bertaubat, dia dah jadi baik, dia melanturkan syair itu. Ada orang kata apalah orang dia tak mau masuk syurga. Bukan dia tak mau masuk syurga, dia meluahkan perasaan dia, ilahi lastu li firdausi ahla, wahai Tuhanku, kalau aku ni nak masuk syurga firdaus ni, aku bukan layak. Bukan tak mau, tapi merasakan diri tak layak. Dulu banyak buat maksiat. Wala aqwa ala naril jahim, tapi aku nak masuk neraka jahanam, ya tak ada kemampuan, tak kuat. Jangan ke neraka jahanam, api rokok pun kita tak kuat, ya, api lilin pun kita tak tahan. Jadi ini sebenarnya luahan perasaan dia, nak masuk syurga firdaus rasa tak layak. Tapi kalau tak masuk syurga firdaus, masuk neraka tak mampu. Fahabli taubatau waqfi, maka kurniakanlah padaku taubat dan ampunkanlah dosaku. Itu maksudnya nak masuk syurga lah tu. Tapi ada orang tak faham, dia pelik. Dia kata orang ni nak duduk mana? Ya, neraka tak mau, syurga pun tak mau, duduk kat R&R pun kata dia. Ini kan gagal faham. Kamu bahasa Melayu pun tak faham, bahasa Arab syair lagi kamu tak faham. Orang tu dah minta taubat, minta Allah ampun dosa-dosa dia. Maknanya dia nak masuk syurga, cuma dia malu mengenangkan dosa dia. Jadi zaman jahiliyah dia pernah buat syair, tapi saya tidak hafal. Saya pernah baca syair dia itu, yang bermaksud kata dia, Abu Hanifah menghalalkan nabis. Nabis ni adalah satu minuman yang dibuat daripada kurma. Ada lagi satu namanya khamar. Khamar ni dibuat daripada anggur. Jadi nabis ni kalau setakat kita rendam kurma macam tu minum okey je. Tapi kalau diperam, dia akhirnya jadi macam arak juga, memabukkan. Air jus kurma tadi kalau diproses diperam, dia akan jadi arak juga, memabukkan. Tapi bukan wine ya. Wine kan dibuat daripada anggur. Ini daripada kurma. Maka berlaku perbincangan di kalangan ulama, kalau nabis haram ke tidak. Jadi kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i, nabis tu arak lah tu. Kullu muskirin khamrun. Setiap minuman yang memabukkan tu khamar. Khamar memang Quran dah haramkan. Mazhab Hanafi kata khamar itu adalah minuman yang dibuat daripada anggur.
maka nabis bukan khamar. Ayat Quran itu mengharamkan khamar. Alasan diharamkan kerana memabukkan. Makanya nabis akan jadi haram kalau memabukkan. Kalau tidak memabukkan, tidak haram. Mazhab Syafi'i kata mana boleh. Nabis itu sudah khamar. Setiap minuman yang memabukkan itu khamar. Kerana khamar itu maknanya satu benda yang menutup. Kan Purdah perempuan ini namakan khimar, tutup muka. Khamar ni minuman yang menutup akal. Akal tidak boleh berfungsi dengan baik. Maka dengan nas Al-Quran, nabis itu haram. Jadi Abu Nawas ni masa zaman jahiliah dia nakal. Dia kata Abu Hanifah mengatakan nabis halal. Syafi'i mengatakan nabis dan khamar tak ada beza. Makanya khamar pun halal. Tengok dia pusing. Tak ada orang kata khamar halal. Imam Abu Hanifah kata khamar haram, Imam Syafi'i kata khamar haram. Yang khilafnya adalah nabis. Jadi kalau isi mazhab Syafi'i sikit ke banyak, nabis itu memabukkan atau tidak haram kerana dia khamar. Mazhab Hanafi kata nabis bukan khamar. Makanya kalau sedikit tidak memabukkan boleh minum. Kerana sebab haram itu memabukkan. Kalau khamar tak kisahlah sikit banyak, Quran dah haramkan. Jadi dia kata, oleh kerana Abu Hanifah mengatakan nabis itu halal dan Imam Syafi'i mengatakan nabis dan khamar tak ada beza, maka khamar pun halal juga, kata dia. Itu contoh talfiq yang sangat teruk lah. Dia combine dua mazhab, natijahnya tak ada mazhab yang ada macam itu, iaitu khamar tu halal. Ini contoh. Tapi lepas tu beliau berubah, beliau bertaubat dan jadi orang yang soleh, orang baik. Bukan Abu Nawas cerita Melayu tu yang kelakar, yang buat benda. Tapi mungkin ambil inspirasi daripada situ, wallahu alam. Ini Abu Nawas penyair. Sikit lagi ya. Mengikut mazhab Syafi'i, sembahyang dia tidak sah kerana dia telah menyentuh wanita yang bukan mahram selepas wuduk. Mengikut mazhab Hanafi, wuduknya daripada awal tidak sah. Pendapat ulama tentang masalah talfiq dalam I'anatul Talibin disebutkan, wa yamtani'u talfiqu fi mas'alatin ka'an qallada malikan fi taharatil kalbi wa Syafi'i fi ba'di ra'si fi salatin wahidatin. Dilarang talfiq pada masalah yang sama, iaitu masalah sembahyang. Seumpama satu orang dia taklid pada mazhab Malik sebab dia bukan mujtahid, dia taklidkan dalam masalah anjing tu suci. Apa cerita pula anjing suci? Ini masalah memahami hadis. Dalam hadis Nabi SAW memberitahu idza walaghal kalbu fi ina'i hadikum, atau kama qala sallallahu, apabila anjing itu menjilat daripada bekas salah seorang daripada kamu, kita ada mangkuk ke pinggan ke, datang anjing jilat atau minum air daripada situ, maka Nabi SAW memerintahkan supaya dibasuh bekas itu 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. Jadi kata mazhab Syafi'i, kalaulah bahagian mulut, bahagian yang paling dijagalah, kita kalau dengan tangan macam-macam kita boleh pegang, sampah lah apalah, tapi kalau dengan mulut tak bersebarang benda kita letak kat mulut kita. Makanan pun kita pilih-pilih kan. Ada orang tak mahu letak kat mulut dia jerjali, ada orang tak mahu letak kat mulut dia budu, padahal itu makanan. Ataupun bawang misalnya, ada orang tak mahu letak kat mulut dia, dia pilih. Jadi kalau bahagian mulut tu pun yang paling dimuliakanlah dalam badan satu orang pun disuruh basuh 7 kali, berarti yang lain-lain itu lebih lagi. Maknanya the whole body lah kita faham najis. Jadi mazhab Malik mengatakan tidak. Perintah Nabi SAW itu semata-mata ta'abudi. Tak boleh kita nak kiaskan macam itu. Kalau jilat dia basuh je, bukan masalah najis ke apa, kerana ikut Nabi suruh. Dia stick kepada yang Nabi suruh saja. Jadi badan ni tak najis. Cuma kalau dia jilat bekas, kita ikut macam Nabi suruh, basuh 7 kali, salah satunya dengan tangan. Adapun kalau kita pegang dia, apa tak ada masalah. Jadi orang ni dia pegang anjing,
dalam keadaan tak kering. Kalau kering kedua-duanya tak apa. Bab najis ni kalau kering kedua-duanya tak berjangkit najis tadi. Tapi salah seperti biasanya kita manusia ni ada rutubah, ada kelembapan. So kita pegang tu najis. Tapi dia kata apa, saya ikut mazhab Malik, anjing tak najis. Tapi semayang dia ikut mazhab Syafi'i. Dia sapu kepala wuduk sikit je. Bagi dia badan dia tak kena najis. Dia pun semayang. Bila dia semayang, mazhab Malik tak ada problem bab sentuh anjing tu. Tapi bab dia semayang tadi tak sah, kerana wuduk dalam mazhab Malik kena sapu semua kepala. Ada pula sapu secang tak sah. Tak sah kata mazhab Malik semayang kamu kerana wuduk kamu tidak sah. Mazhab Syafi'i kata tak sah semayang kamu kerana walaupun wuduk kamu sah, tetapi kamu semayang dalam keadaan bernajis, belum suci daripada najis. Semayang sah kena suci daripada najis dan hadas, kan dua kan. Dia tak suci daripada najis, maka sembahyangnya tu semua mazhab kata tidak sah. Sebab dia talfik dalam satu masalah. Kalau dia taklid mazhab berbeza dalam masalah berbeza itu lain. Sebab itu bila kita pergi ke Makkah, ada masyakkah kalau kita nak strict ikut mazhab Syafi'i dalam bab wudu. Tapi ada juga dalam mazhab Syafi'i sendiri fatwa yang mengatakan kalau disentuh tidak batal, itu lebih ringan. Biasanya kita masih mudah nak mengawal, kita tak sentuh orang bukan mahram, ya, perempuan yang bukan mahram. Tapi kalau nak mengawal daripada disentuh payah. Kadang orang Pakistan ni tak kisah, Pakistan, Turki dia main langgar je kita. Perempuan-perempuan tu kita punyalah jaga. Kalau tak ihram tak apa. Ihram kan kita kena pakai terbuka macam itu. Kalau tak ihram boleh, jadi kita pakai stocking, pakai apa kan. Ini ihram. Jadi kita kata soalan macam tu, saya nak taklid kepada mazhab yang mengatakan tak batal kalau bersentuh, disentuh ke menyentuh ke tak batal. Jadi ketika itu kita kena belajar lah. Sebab bukan kita taklid buta kan, taklid akmal, kita taklid dengan jalan belajar mazhab ni cara wuduknya macam mana, batal wuduknya apa. Lepas tu baru kita beramal. Barulah amalan kita itu diterima, kerana kita berdasarkan ilmu. Kalau tak jadi macam tadi, wuduk mazhab Syafi'i, batal mazhab Hanafi, semayang tak ada mazhab yang iktiraf semayang ni. Gitu. Syekhul Masyayikh, guru kepada para masyayikh, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan, Al-Khamisu, yang kelima daripada syaratnya adamun talfiq, tidak melakukan talfiq, bi alla yulafiqa fi qadiyatin wahidatin, bahawa dia tidak mencampur adukkan dalam satu perkara, ibtida'an wala dawama, baik secara permulaan atau secara mengekali, baina qaulaini yatawalladu minhuma haqiqatun la yaqulu biha sahibuhuma, iaitu antara dua pendapat yang menghasilkan satu hakikat yang kedua-dua punya pendapat tak berpegang macam itu. Macam contoh tadilah, solat tadi Imam Malik pun kata tak sah, Imam Syafi'i juga kata tidak sah. Tapi kalau dalam qadiyah yang berbeza, dalam keadaan waktu belajar, mazhab tu boleh. Tak timbul isu tak ta'assub mazhab. Tak. Kerana kita pegang mazhab kita betul, boleh jadi salah. Mazhab orang lain salah, boleh jadi betul. Itu pegangan kita. Kalau kita anggap mazhab orang lain betul, kita kena ikut mazhab dia lah. Kita anggap mazhab dia salah, berarti kita tak ikut. Tetapi boleh jadi betul, kerana dia orang alim, dia orang mujtahid. Jadi dalam keadaan macam itu tak timbul isu ta'assub mazhab. Nak taklid dengan mazhab Hanafi, sila belajar mazhab Hanafi dalam bab tu, beramal. Sebab mazhab Hanafi juga mazhab yang muktabar. Cuma secara konsistensi diamalkan dalam masyarakat, bila pemerintah dah memilih satu mazhab, maka mazhab itu yang diberi keutamaan. Tapi untuk kita pakai amalan kita mengaji mazhab mana kamu nak beramal. Oh, saya nak beramal Hambali dalam bab ni, belajar mazhab Hambali. Jangan tiru-tiru berbuta tuli macam itu beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu tidak diterima. Wallahu a'lam. InsyaAllah next di muka surat 320
isu yang mendakwa tidak bermazhab. Zaman kita ni ada orang kata saya ni tak ikut mana-mana mazhab. Habis tu kamu beramal macam mana? Saya berquran hadis. Masya-Allah. Kita nak tengok, nak nilai orang yang cakap macam ni daripada neraca ilmu sebenarnya macam mana. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna min dillatil ma'siyati ila izzatit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.